Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Sistem maklumat sumber manusia ditakrifkan sebagai sistem maklumat yang memberi tumpuan kepada fungsi dan aktivitas sumber manusia, proses pengambilan pekerja, serta pengurusan organisasi yang lebih luas. Menurut Koweck dan Cathcart 1999 mentakrifkan HRIS sebagai prosedur sistematik untuk mengumpul, menyimpan, menyelenggara, mendapatkan semula, dan mengesahkan data yang diperlukan oleh organisasi tentang sumber manusia, aktiviti kaki tangan, dan ciri-ciri unit organisasi. Di samping itu, HRIS ialah hubungan antara HRM dan teknologi maklumat. Di samping itu, HRIS juga merupakan sistem maklumat sumber manusia yang merangkumi orang, dasar, prosedur, dan data yang diperlukan untuk mengurus fungsi sumber manusia selain daripada aplikasi yang membentuk bagian teknikal. Tambahan pula, HRIS bukan saja tertumpu kepada isu pengurusan sumber manusia, tetapi juga tertumpu kepada objektif organisasi. Oleh itu, HRIS lebih daripada sekadar merekod file ke komputer. Ia juga merupakan pendekatan yang menyimpan, merekod, menganalisis, dan mengawal data yang berkaitan dengan sumber manusia organisasi. HRIS ialah perisian perkakasan, fungsi sokongan, dasar sistem, dan prosedur bersepadu ke dalam proses sistem otomatik yang menyokong proses strategik dan operasi jabatan HR dan pengurus mereka. Kesimpulannya, sistem maklumat sering dianggap sebagai pemicu perubahan dalam jabatan HR organisasi karena ia membolehkan penyelesaian masalah berkaitan sumber manusia melalui penggunaan teknologi maklumat. Seterusnya, kita beralih kepada kepentingan sistem sumber manusia. Salah satunya adalah otomasi proses HR. Otomasi proses HR ini dapat meningkatkan kecakapan organisasi melalui otomasi pengiraan gaji, rekod cuti, dan pemantauan prestasi, sekaligus mengurangkan kesilapan manusia serta mempercepatkan proses penggajian dan meningkatkan kepuasan pekerja. Di samping itu, sistem sumber manusia juga penting melalui pengurusan maklumat pekerja karena ianya membolehkan semua data pribadi, kehadiran, prestasi, dan rekod latihan disimpan dalam satu platform yang mudah diakses. Seterusnya, membantu pengurusan membuat keputusan bakat dengan lebih tepat. Seterusnya, sistem ini mampu meningkatkan kecakapan dalam rekrutmen dan pemilihan pekerja. Pemilihan menjadi lebih cepat karena sistem mempercepatkan proses rekrutmen dan penyaringan calon melalui penilaian berdasarkan kelayakan, pengalaman, dan kemahiran, sekaligus membolehkan organisasi memilih calon paling sesuai dengan cepat. Selain itu, sistem ini juga penting dalam pemantauan prestasi pekerja, karena ianya membolehkan organisasi menjejak dan menganalisis prestasi secara berkala, mengenal pasti pekerja cemerlang serta mereka yang memerlukan sokongan, di samping menyokong pemberian ganjaran dan latihan tambahan. Akhir sekali, sistem ini juga penting dalam pengurusan cuti dan masa kerja, yaitu pengurusan cuti dan masa kerja melalui sistem sumber manusia membolehkan permohonan serta kelulusan cuti dilakukan secara dalam talian, memudahkan pemantauan waktu kerja dan keluar pekerja dengan lebih tepat, serta membantu pihak pengurusan menyusun jadwal kerja dan merancang operasi syarikat dengan lebih sistematik dan cekal. Seterusnya, kita beralih kepada jabaran dalam sistem pengurusan sumber manusia. Yang pertama adalah kos pelaksanaan yang tinggi. Kos pelaksanaan HRIS dianggap tinggi karena ia melibatkan pelaburan dalam teknologi, latihan pekerja, sokongan teknikal, serta pengurusan perubahan dan pembentukan undang-undang, menjadikannya satu pelaburan strategik yang memerlukan perancangan dan sumber keuangan yang besar. Jabaran sistem sumber manusia yang kedua adalah perubahan teknologi. Dalam menghadapi perubahan teknologi, HR perlu menguasai sistem terkini seperti HRIS, AI, dan analitik data untuk meningkatkan kecakapan dan productivity. HR juga perlu memastikan pekerja mempunyai kemahiran digital yang mencukupi agar dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Baiklah, jabaran sistem sumber manusia yang ketiga adalah latihan dan kemahiran pekerja. HR perlu mengenal pasti jurang kemahiran dalam kalangan pekerja dan menyediakan latihan serta program pembangunan yang bersesuaian supaya mereka dapat meningkatkan kecakapan, prestasi, dan productivity. Tanpa latihan yang mencukupi, pekerja mungkin gagal menyesuaikan diri sekaligus menjejaskan keberkesanan sistem sumber manusia dan prestasi keseluruhan organisasi.
Baiklah, sekarang kita beralih kepada kesan cabaran terhadap organisasi. Yang pertama adalah kesilapan data dan kelewatan proses. Cabaran dalam penggunaan HRIS boleh menyebabkan maklumat pekerja seperti gaji, kehadiran, dan cuti direkodkan dengan tidak tepat. Seterusnya menimbulkan kelewatan dan proses pentadbiran HR. Yang kedua adalah penurunan produktiviti pekerja. Apabila pekerja menghadapi kesukaran atau kekurangan latihan untuk menggunakan sistem, mereka mungkin mengambil lebih masa untuk menyiapkan tugasan, sekaligus menjejaskan produktiviti kerja. Yang ketiga pula, kebergantungan kepada individu tertentu, yang mana hanya beberapa pekerja yang mahir mengendalikan HRIS menyebabkan organisasi terlalu bergantung kepada mereka untuk mengurus sistem, dan risiko gangguan operasi meningkat sekiranya mereka tidak hadirkan diri. Bagi cadangan penyelesaian bagi kos pelaksanaan tinggi, yang pertama ialah lakukan analisis kos manfaat terperinci sebelum pelaksanaan untuk memastikan pelaburan berbaloi dan dapat sokongan pengurusan batasan. Yang kedua ialah pilih model HRMS berasaskan cloud seperti Workday atau Bamboo HR yang mengurangkan kos infrastruktur, perkakasan dan penyelenggaraan jangka panjang. Yang seterusnya ialah memulakan pelaksanaan secara berperingkat bermula dengan modul asas seperti payroll dan attendance sebelum tambah modul lain supaya bajet diaki secara terkawal dan risiko diminimumkan. Akhir sekali ialah cari pembiayaan alternatif seperti geran kerajaan untuk digitalisasi atau kerjasama dengan vendor yang tawarkan pelan bayaran fleksibel. Seterusnya ialah penyelesaian untuk perubahan teknologi. Yang pertama ialah bentuk pasukan khusus transformasi digital yang melibatkan wakil HR, IT dan pengurusan atasan untuk memantau tren teknologi terkini dan merancang integrasi gradual. Seterusnya, kerjasama rapat dengan vendor HRMS untuk dapatkan kemaskinan automatik dan sokongan teknikal, termasuk integrasi AI serta analitik data tanpa gangguan besar. Seterusnya, laksanakan program upskilling berterusan untuk staf HR agar mereka mahir menggunakan sistem baru seperti HRIS dengan AI sekaligus meningkatkan produktiviti dan kecekapan organisasi. Akhir sekali ialah gunakan pendekatan pilot project di satu jabatan terlebih dahulu untuk diuji teknologi baru sebelum roll out keseluruhan. Akhir sekali ialah cadangan penyelesaian bagi pelatihan dan kemahiran pekerja. Yang pertama ialah kenal pasti jurang kemahiran melalui asesmen awal dan sediakan program latihan berperingkat yang disesuaikan. Seterusnya ialah lantik champion user dalam kalangan pekerja berpengalaman untuk sebarkan pengetahuan dan bantu rakan sekerja. Sekaligus kurangkan resistensi serta mempercepatkan penyesuaian. Bagi peranan pihak berkepentingan dan teknologi, yang pertama ialah bagi pengurusan atasan, ialah memberi sokongan strategik penuh termasuk kelulusan bajet, promosi, budaya digitalisasi dalam organisasi serta memastikan HRMS selaras dengan matlamat perniagaan jangka panjang untuk tingkatkan daya saing. Yang kedua ialah Jabatan Human Resources. Jabatan Human Resources bertindak sebagai peneraju utama projek pelaksanaan, menganalisis keperluan kemahiran pekerja, memantau penggunaan sistem dan menggunakan data. Seterusnya ialah pekerja dan kesatuan. Memberikan feedback jujur melalui survei serta sesi perbincangan, bertindak sebagai champion user untuk sebarkan pengetahuan dan memastikan sistem memenuhi keperluan harian mereka. Untuk implikasi positif ialah meningkatkan efisiensi operasi HR sehingga 30 hingga 50% melalui automasi tugas rutin, data lebih tepat untuk analisis tenaga kerja serta kepuasan pekerja lebih tinggi dengan ciri self-service dan pembangunan kemahiran berterusan. Bagi implikasi negatif pula ialah kos awal yang tinggi yang membebankan bajet jika tidak dirancang baik, risiko kegagalan projek akibat presentensi atau latihan berkurangan, serta potensi gangguan moral pekerja semasa fasa peralihan.
Bagi implikasi kepada organisasi ialah dorong transformasi digital sepenuhnya, tingkatkan daya saing dalam pengambilan bakat, kurangkan bias manusia dalam keputusan human resources, tetapi perlu awasi potensi bias algoritma AI yang baru. Akhir sekali ialah implikasi jangka panjang. Organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan teknologi masa depan. Produktiviti keseluruhan meningkat dan sumber manusia diurus dengan lebih strategik serta berasaskan data. Untuk kesimpulannya, cabaran utama HRMS seperti kos tinggi, perubahan teknologi pantas, dan jarang kemahiran pekerja adalah normal bagi proses digitalisasi. Tetapi hal ini boleh diatasi melalui perancangan teliti serta kerjasama semua pihak berkepentingan. Dengan penyelesaian seperti latihan intensif, pemilihan sistem cloud, dan penglibatan pekerja awal, organisasi boleh capai efisiensi lebih tinggi. Produktiviti pekerja juga akan meningkat serta pengurusan sumber manusia yang lebih strategik. Pelaksanaan HRMS yang berjaya bukan saja menyelesaikan cabaran semasa, tetapi membawa transformasi positif jangka panjang kepada prestasi dan pertumbuhan organisasi keseluruhan. Untuk cadangan terakhir ialah memulakan dengan projek pilot di jabatan kecil untuk uji keberkesanannya, mengurangkan risiko, dapatkan buy-in daripada pekerja dan pastikan ROI maksimum sebelum pelaksanaan penuh. Terima kasih.